A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ma'ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 28. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 26 dan 27 kan. Ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Maksudnya, dan bagi orang-orang yang melakukan ihsan kepada Tuhannya dan kepada makhluk Tuhannya, bagi mereka adalah husna, surga wa ziyadah, memandang kepada wajah Allah, dan tidak ada debu yang meliputi wajah mereka dan tidak ada kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga yang kekal di dalamnya. Pengajaran pertama, jalan ke surga ialah ihsan, iaitu ihsan kepada Allah dengan melakukan ibadat seolah melihatnya, dan ihsan kepada manusia dengan melakukan kebaikan kepada manusia. Yang kedua, tidak ada satu pun amal ihsan daripada manusia melainkan dibalas dengan berganda. Melainkan dibalas dengan berganda. Dengan satu amalan digandakan 10 sehingga 700 dan lebih. Yang ketiga, nikmat yang terbesar dan paling bahagia di syurga ialah dapat memandang wajah Allah. Yang keempat,
muka-muka, wajah-wajah ahli syurga sentiasa putih berseri, sebagaimana batinnya sentiasa gembira dan bahagia. Ayat 27. Wallazina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillah ma lahu minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan kejahatan balasannya adalah seumpama kejahatannya, dan wajah-wajah mereka diliputi debu dan kehinaan. Tidak ada bagi mereka pelindung selain daripada Allah. Seolah wajah-wajah mereka adalah potongan kegelapan malam. Mereka itu kekal di dalamnya. Pengajarannya pertama, punca manusia dicampak ke dalam neraka ialah melakukan kejahatan dan kemungkaran. Melakukan kejahatan dan kemungkaran. Yang kedua, keadilan Allah dan rahmatnya. Keadilan Allah dan rahmatnya yang hanya membalas setiap satu kejahatan dengan satu dosa dan satu balasan sahaja. Yang ketiga, wajah-wajah ahli neraka dipenuhi dengan debu dan kehitaman. Seumpama kegelapan di waktu malam. Yang keempat, tidak ada satu pun penolong atau pelindung kepada ahli neraka daripada azab Allah. Okey, sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 28 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah bagi tahu amalan setiap manusia dan balasannya.
Kalau beriman dan melakukan ihsan, balasannya syurga dan dapat melihat wajah Allah. Dan kalau melakukan sayyiat, kejahatan, balasnya adalah neraka. Maka ayat malam ni Allah sebut secara detail bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika di padang mahsyar sebelum mereka dicampak ke dalam neraka. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma dan hari. Hari. Allah tak sebut hari apa. Tapi sebab apa Allah tak sebut? Sebab boleh difahami. Bila sebut hari itu maksudnya ialah hari kebangkitan. Hari yang sangat penting, sangat besar, tetapi selalu dilupakan oleh manusia. Walaupun hari itu disebut setiap hari, tapi hari yang disebut itulah selalu dilupakan. Bila kita sebut? Dalam solat Maliki Yaumiddin 17 kali sehari wajib disebut. Sebenarnya Allah nak bagi peringatan kepada kita yang solat, yang beriman, bahawa hari yang paling penting dalam hidup kita ialah hari pembalasan. Jadi Allah kata hari nahsyuruhum, kami al-hasyru mana al-jam'u, kumpul. Kami kumpul hum, mereka, jami'an ke semua. Tengok Allah sandarkan himpun itu kepada kami. Kami itu siapa? Allah. Maksudnya ialah Allah nak bagi kita kuasa dan hak untuk menghimpun manusia hanyalah hak mutlak Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh menghimpun manusia di satu tempat, di satu masa. Seluruh manusia berhimpun, melainkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah guna perkataan jami'ah. Kenapa Allah guna perkataan jami'ah? Apa faedahnya? Kami himpunkan semua. Kenapa? Maknanya kalau Allah himpun semua di satu tempat, di satu masa, itu adalah satu berita buruk kepada orang-orang tak beriman. Kenapa? Sebab bila dibongkarkan kejahatan mereka, berapa orang yang akan tahu? Semua, jami'an. Satu berita buruk. Kita kalau boleh kita buat jahat, kita tak nak orang tahu, walaupun seorang. Tapi bila di akhirat besok, jami'an. Dan itu bagi orang kafir. Bagi orang beriman adalah nikmat. Dalam keadaan semua manusia dikumpul, Allah sembunyikan ataupun tidak ada kesalahan, dosa yang kita lakukan. Jadi semakin kita nampak ramai orang dan semakin kita tak ada kesalahan, semakin kita rasa itu adalah nikmat. Allah kata apa? Berapa ramai dikumpul ni? Dan siapa yang dikumpul? Semua. Ada tak yang terkecuali? Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut apa dalam surah Al-Kahfi?
Surah Kahfi 59 ya? Kita malam baca surah Kahfi ke? Ke malam Jumaat je? Ayat tu Allah kata apa? Kami himpunkan semua manusia dan kami tidak akan tinggal seorang pun. Siapa ingat ayat tu? Kami tidak akan tinggal seorang pun. Okey. Allah kata ayat 48 lah. Okey, dah betul dah. 47. 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibal. Pada hari itu kami perjalankan gunung. Gunung yang kuat, yang kukuh, Allah perjalankan bila berlaku kiamat. Wa taral arda barizatan. Dan engkau melihat bumi itu adalah barizah mana? Zahirah, nyata. Maknanya seramai mana manusia duduk kat mana pun Allah nampak. Sebab bumi itu rata. Berbeza dengan sekarang, ada tinggi, ada rendah. Kadang-kadang manusia duduk tempat rendah, kita tak nampak. Kemudian wahasyarnahum, kami kumpulkan mereka, falam nughadir, maka kami tidak tinggalkan minhum, daripada mereka, ahadan, seorang pun tak tertinggal. Ni nughadir. Nughadir dalam bahasa Arab ialah tinggal. Jadi kalau kita pergi airport di negara Arab, ada satu tempat dia panggil Salah Al-Mughadarah. Apa tu? Dewan berlepas. Dewan berlepas. Jadi kami tidak akan tinggal seorang pun, tak terkecuali. Kalau kita belajar bahasa Arab, nughadir ni fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Marfu' ke, majzum ke, mansub? Nak tahu marfu' mansub, tengok apa sebelum dia. Lam. Lam apa dia? Harfu jazmin. Jadi nughadir fi'il mudhari' majzum. Apa tanda dia jazam? Sukun. Nughadir. Kalau tak ada lam, nughadiru marfu'. Okey. Kemudian yang dihimpunkan semua sekali, termasuk tak binatang? Harimau, gajah, khinzir, semut, masuk semua? Tak ada terkecuali? Ada dalil? Tapi orang kafir tengok binatang, kemudian binatang tu jadikan tanah. Orang kafir pun kata, ya laitani kuntu turaba. Tapi itu bukan bukti bahawa semua binatang dihimpun. Ada tak dalil yang menunjukkan semua binatang akan dihimpun? Termasuklah binatang buas, harimau, serigala. Cuba buka surah yang atas sekali, Al-Isra' ke? Al-An'am. Surah Al-An'am. Okey. 38. Surah Al-An'am ayat 38. Okey. Cuba kita terjemah. Wa ma min dabbatin. Tidak ada dari dabah apa dia? Makhluk yang melata fil ardi, di atas muka bumi, yang berjalan di atas muka bumi, wala ta'irin, dan tidak juga yang jenis terbang. Ta'irin jenis terbang, yatiru,
yang terbang bijanahaihi dengan dua sayapnya. Yang binatang di bumi dan yang terbang di udara. Illa umamun, melainkan mereka semua itu adalah umamun, jamak kepada ummah, umat amsalakum, sama seperti kamu manusia. Ma farratna, tidak kami abaikan dalam kitab min syai'in, sesuatu pun, melainkan semua kami terangkan. Tak ada satu hukum ke undang-undang ke yang tertinggal. Semua kemudian ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yuhsyarun, semua mereka itu dihimpun. Semua tu apa dah ni? Binatang yang melata di bumi, yang terbang di udara, semua dihimpun. Ini dalil bahawa semua binatang makhluk Allah akan dihimpun daripada mahsyar. Tak tahulah berapa bilion semut, kucing yang kita tendang tu, lipas yang kita bunuh tu. Ada dalil binatang buas pun akan dihimpunkan. Wa izal wuhushu, wa izal wuhushu, surah Takwir. Tak apalah. Okey. Surah Takwir. Cuba terjemah. Wa iza, dan apabila wuhush. Wuhush ni wahsyiyu, binatang buas. Dan apabila wuhush, binatang-binatang buas, husyra, dihimpunkan. Dihimpun sekali dengan kita kan. Tapi kalau kita jumpa binatang ni, lari tak? Jumpa harimau ke, singa ke, lari tak? Tak lari. Yang kita lari jumpa siapa? Jumpa isteri. Masa tu isteri jadi binatang buas ke apa? Allah kata, apa dia? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Jumpa binatang buas, binatang masa tu dah jinak. Tapi jumpa isteri lari, jumpa suami lari, jumpa bapa lari, jumpa anak lari. Sebab apa? Masing-masing takut dengan tanggungjawab dan hukum yang Allah akan jatuhkan. Okey, macam mana keadaan manusia dihimpunkan kalau yang tak beriman? Buka surah lagi? Surah Al-Isra' ke? Keadaan manusia yang tak beriman dihimpunkan. Okey. Ayat ni panjang kita ambil kat sini. Tak apalah, kita ambil semualah. Wa man yahdillah. Cuba terjemah. Wa man, siapa yang Allah bagi hidayah, fahuwal muhtadi, maka dia akan dapat hidayah. Tapi Allah hanya bagi kepada siapa? Yang betul-betul nak dan berusaha. Wa man yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahum awliya min dunihi. Siapa yang Allah sesat, tidak ada wali yang boleh menolong ataupun menyelamatkannya daripada kesesatan. Kemudian wa nahsyuruhum, dan kami himpun mereka semua yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala wujuhihim, atas muka mereka. Macam mana tu? Kami himpun di atas muka mereka. Muka kat bawah. Biasa kat dunia kita berjalan dengan kaki kan. Tapi di akhirat, muka kat bawah. Berjalan dengan muka. Kemudian umyan, dalam keadaan buta. Dalam muka kat bawah, kaki kat atas, buta. Kemudian bukman, bisu. Satu lagi, summan, pekak. Lengkap. Buta, pekak, bisu. Kenapa Allah jadikan tiga-tiga tu? Supaya kalau ada apa-apa kat depan, dia tak akan nampak. Dan kalau dia rasa sakit ke, dia tak boleh bercakap sebab bisu. Dan kalau ada orang nak tolong dia, orang cakap apa pun, dia tak dengar, pekak. Jadi apa? Manusia kalau kat dunia tak boleh hidup ni dalam tiga serangkai ni. Buta, pekak, bisu.
Macam mana nak hidup? Tapi di akhirat, Allah biarkan dia hidup dalam keadaan muka ke bawah. Jadi inilah hari yang sepatut kita takut. Bukan hari yang... Hari apa? Biasa yang kita fikirkan hari apa? Setiap hari. Hari apa? Hari cuti daripada wali, hari Isnin. Okey. Habiskan. Ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka ini dihimpun dalam keadaan muka ke bawah, buta, pekak, bisu, belum masuk neraka Jahannam. Ini baru daripada mahsyar. Kemudian tempat tinggal mereka kekal dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah kata kullama khabat. Kullama ni setiap kali khabat, api itu, api neraka perlahan zidna. Zidna kita belajar semalam. Kami tambah lagi kepanasan api neraka. Nampak dia slow, kami tambah. Jadi ahli neraka jangan terfikir satu hari api itu perlahan atau padam. Tak mungkin. Sebab setiap kali nampak perlahan, Allah tambah. Ha? Tak, yang mahsyar ni yang berjalan dengan muka pekak, buta, bisu. Kemudian yang api ni slow Allah tambahkan dalam neraka. Sentiasa marak. Dan ada ketika api itu slow, Allah akan panaskan lagi. Bahkan ahli neraka ni azabnya akan semakin bertambah. Dalilnya apa? Falam nazidakum illa apa? Surah Amma Yatasa'alun. Kami tidak tambah kepada mereka melainkan azab. Jadi azab semakin panas, semakin bertambah. Dan kekal. Falam nazidakum illa azaba. Falan. Lan, beza tu. Lan. Sekali-kali kami tidak tambah kepada ahli neraka melainkan azab. Yang pertama bukan semakin sejuk, tak. Yang pertama ialah azab. Sebab itu penting kita selalu baca dan tadabbur Al-Quran setiap hari. Sebab ia benteng yang akan menghalang kita daripada menjadi ahli neraka. Okey, kita balik pada ayat kita. Summa, kemudian naqul, kami berkata, lillazina, kepada orang-orang asyraku, mereka syirik, kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Makanakum, apa mana makan? Dia dalam bahasa Arab ada satu perkataan makan. Makna dia tempat, makanun. Satu lagi ada zamanun, masa, kan? Isi zaman, isi makan. Tapi yang ni lain. Yang ni makan dia bukan makna isim tempat. Dia isim fi'il amar yang ada unsur perintah, iaitu alzimu makanakum, tetap di tempat kamu. Dia ada unsur ugutan, amaran dan peringatan. Allah kata pada siapa ni? Orang-orang syirik, tetap di tempat kamu, jangan bergerak. Macam polis katakan, jangan bergerak. Kita rasa apa? Okey tak? Bila dengar ayat tu, jangan bergerak. Tak okey kan? Tapi tak pernah dengar lagi lah. Tetap tempat kamu. Antum, diterjemah apa tu? Tetap di tempat kamu.
Antum, kamu, wa syurakaukum, dan sekutu-sekutu kamu. Siapa ni sekutu orang-orang musyrikin? Apa yang disembahlah? Apa yang disembah ni? Berhala, pokok, matahari, bintang, manusia. Kalau kita belajar bahasa Arab, summa, apa mana summa? Kemudian, apa beza dengan fa? Fa, maka apa beza dia? Fa dengan summa. Fa tu masa yang sekejap. Kalau summa, tempoh yang lama. Makna apa ni? Setelah Allah himpun semua manusia, kemudian semua dalam tempoh yang lama Allah pun cakap. Jadi sebelum tu mereka buat apa? Sebelum Allah berkata makanakum, sebelum tu mereka buat apa? Mereka diam, tak cakap sepatah pun. Tak tahu berapa lama. Dalam keadaan berdiri, bogel, dalam kepanasan matahari, dan sepatah pun tak cakap. Yang hanya berbunyi ialah suara bisikan ataupun bunyi tapak kaki. Allah sebut dalam surah, cuba buka, surah Taha, ayat 108. Okey. Tengok Allah kata apa? Yauma izin. Pada hari itu, iaitu di pada mahsyar. Yattabi'una. Mereka akan mengikut ad-da'i. Siapa da'i ni? Satu suara yang menyeru. Ada pendapat mengatakan Allah. Jadi pada hari itu semua ikut suara ni. Tak ikut tak guru, walaupun tok guru dia ke kiri. Dia tetap ikut ad-da'i. La'i wajalahu. Yang tidak ada ke kanan pun tak, ke kiri pun tak. Semua satu arah. Allah nak begitu apa ni? Semua di akhirat Malik Yaumiddin. Hanya Allah saja berkuasa. Raja ke, sultan ke, Firaun ke, semua duduk kat sini, ke kanan pun tak, ke kiri pun tak, ke belakang pun tak. Ikut je. Semua patuh. Kemudian wa khasha'atil aswat. Suara-suara pula ada bunyi. Khasha'at tu mana bukan khusyuk tapi diam. Semua tak terkata apa. Kepada siapa? Lirrahman. Hanya Allah sahaja. Kemudian fala tasma'u. Allah kata pada Nabi, ketika itu engkau tidak dengar apa-apa suara kecuali hamsa. Apa benda hamsa? Bunyi macam apa ni? Kita berbisik dan bunyi macam tapak kaki. Ni berapa ramai ni? Malaikat pun ada kat sini, semua ada kat sini. Kenapa? Dia tak dengar? Tak, itu dia pekat. Soalannya ada ke tak dengar? Kalau ikut ayat ni semua ikut. Cara ikut tu wallahualam. Kadang-kadang yang di akhirat kita tak boleh nak fikir pakai akal kita. Allah kata semua ikut. Okey. Lepas mereka diam tu lama, barulah Allah berkata, kami berkata kepada orang-orang syirik, orang yang mensyirikkan Allah, kekal di tempat kamu dan juga sekutu-sekutu kamu. Mana orang-orang yang syirik ni ada tak bersama dengan mereka patung-patung mereka? Ada. Lepas tu apa berlaku? Fazayyalna. Maka ataupun lalu zayyalna kami pisahkan. Kami pisahkan antara siapa ni? Antara penyembah dengan yang disembah. Antara manusia yang menyembah dengan berhala. Kenapa Allah pisahkan? Supaya mereka dah tak ada rasa terikat.
ataupun rasa macam boleh bantu, tak ada dah. Okey, yang Allah pisahkan antara penyembah dengan berhala. Tapi antara orang musyrikin dengan orang beriman, sebelum tu Allah dah pisahkan. Allah sebut dalam surah apa ni? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah apa tu? Wamtazu al yawma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin kan? Betul? Surah Yasin 59. Cuba terjemah. Wamtazu. Wamtazu, berpisahlah. Al-yawm, hari ini. Ayyuhal mujrimun, wahai orang berdosa. Kenapa Allah suruh berpisah? Sebab mula-mula keluar daripada kubur, semua duduk sama-sama. Orang beriman, orang kafir, orang syirik, munafik, semua duduk sama-sama. Jadi Allah kata sekarang berpisah. Kenapa? Itu sebagai satu penghinaan kepada orang kafir. Dulu kat dunia dia duduk atas, orang beriman duduk kat bawah. Tapi sekarang Allah kata di akhirat besok kamu duduk sebelah sana. Jangan sekali-kali duduk bersama kumpulan orang beriman. Itu satu penghinaan. Okey, kemudian kami pisahkan di antara mereka. Waqala, dan bila dipisahkan berkatalah syuraka'uhum, sekutu mereka. Siapa ni? Berhala, pokok. Ada ahli tafsir kata kalau sembah matahari, matahari pun berkata, Allah jadikan semua yang disembah ketika itu bercakap. Patung, berhala, pokok, lembu ke, pokok pisang ke. Ma kuntum. Sekutu ni yang disembah berkata pada siapa ni? Yang menyembah mereka. Ma kuntum. Tidaklah kamu iyana. Kalau iyaka hanya kepada engkau, kalau iyana kepada kami. Ta'budun, kamu sembah. Dulu masyarakat dunia yang sembah berhala, dia rasa sembah apa? Dia kata dia sembah berhala. Tapi bila di akhirat besok, berhala kata apa? Kamu sebenarnya tak sembah kami pun. Bila berhala ataupun yang disembah menafikan, orang kafir itu tak sembah mereka, makna orang kafir sebenarnya sembah apa? Nafsu. Sebab itulah dalam hidup manusia ada dua je. Satu, hudan, lawan dia hawa. Kalau tak ikut petunjuk, confirm ikut hawa nafsu. Cakaplah apa sekalipun. Dan hudan ni mesti berdasarkan dalil ataupun ilmu. Hawa nafsu berdasarkan hawa nafsu ataupun akal, logik akal. Jadi kata berhala ni, kamu yang sembah kami masa kat dunia, sebenarnya kamu tak sembah kami pun. Sebenarnya kamu sembah berhala. Sebab siapa yang suruh mereka buat patung tu? Berhala suruh ke? Tak, berhala nak suruh apa? Berhala pun belum ada. Jadi yang suruh tu daripada awal lagi adalah nafsu. Siapa suruh letak berhala depan pintu rumah? Nafsu. Siapa suruh cat warna berhala tu sekian-sekian? Semua nafsu. Kalau kita tengok kuil kan, kos buat kuil tu dengan warna, dengan perhiasan, tak tahulah, juta kot. Siapa yang suruh? Semua hawa nafsu. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu tu? Bila Allah suruh asingkan antara penyembah dengan yang disembah, sebenarnya itu satu proses, iaitu bermulanya berlaku pergaduhan.
permusuhan antara apa? Berhala dengan. Jadi Allah nak bagi tahu umur yang kamu habiskan semua berhala, duit, segalanya kamu habiskan, akhirnya sampai di akhirat bergaduh dengan berhala kamu. Bahkan saling tuduh menuduh. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 1. 166 ke? Okey. Cuba tengok. Berlaku pertengkaran, permusuhan antara yang disembah dengan yang menyembah. Istabarra'a allazina tubi'u. Ketika mana tabarra'a apa dia? Telah berlepas diri allazina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Siapa ni? Yang diikuti mana? Yang diikuti mana? Ya, penyembah tu lah. Penyembah. Dia satu orang, satu makna pemimpin. Yang diikuti makna pemimpin. Kalau dalam konteks penyembahan, yang diikuti siapa dia? Berhala. Berkata yang diikuti minal lazina taba'u, kepada orang yang mengikuti. Apa dia kata ni? Tabarra'a mana? Berlepas diri. Pemimpin berlepas diri kepada orang bawah. Berhala berlepas diri daripada yang menyembah. Aku tak ada kaitan dengan kamu. Bila tu mereka berkata wara'awul azab, ketika mereka telah masa ni mereka yakin tak azab. Sebab apa? Dia panggil apa ni? Ilmu apa ni? Ainul yaqin. Sekarang ilmu yaqin, dengar tapi tak percaya. Sekarang wara'au, tengok dengan mata, barulah saling kutuk mengutuk. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus antara mereka sebab. Sebab apa ni? Sebab kasih sayang, sebab puja, sebab apa lagi? Tolong menolong, semua terputus. Kemudian ini orang atas ataupun berhala. Yang lawan dia pula wa qala allazina tabau. Berkata pula orang yang mengikut ni, penyembah ataupun orang bawah. Lau anna lana karratan, jikalau sesungguhnya bagi kami karratan. Apa makna karratan? Kalau kami ada peluang nak balik semula ke dunia, apa kami nak buat dengan ni? Dengan pemimpin ataupun dengan berhala ni, apa kami nak buat? Fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka juga berlepas diri daripada kami. Masing-masing nak berlepas diri. Maka Allah kata kazalika yurihimullahu a'malum hasarat. Begitulah Allah tunjukkan kepada mereka amalan mereka semuanya hasarat. Apa dia? Sia-sia, menyesal. Kos yang dihabiskan, buat patung ke, buat apa ke, masa, umur dihabiskan, semuanya hasarat. Dan kata mereka, wamahum, lagi parah, wamahum bikharijina minan nar. Mereka masuk neraka dan tidak akan keluar selama-lama. Semuanya punca apa ni? Syirik. Puncanya adalah syirik. Sebab itulah satu-satunya amalan yang menyebabkan semua amalan terbatal ialah syirik pada Allah. Kita balik pada ayat kita. Okey, apa kata berhala tadi? Berhala kata penyembah, berkata pada penyembah, kamu sebenarnya tak sembah kami pun. Kamu sebenarnya sembah hawa nafsu. Maka ada bukti tak bahawa penyembah berhala sebenarnya tak sembah pun berhala? Buktinya ialah Allah kata mereka fakafa
maka kafa. Kafa apa dia? Kafa cukup. Itu fi'il madhi. Kalau masdar, kifayah. Yang dipanggil fardu kifayah. Kifayah daripada kafa. Maka cukup. Ini kata berhala ataupun yang disembah. Cukuplah dengan Allah. Syahidah sebagai saksi. Bainana, di antara kami dan antara kamu. Jadi cukuplah Allah sebagai saksi. Apa dia? Kamu sebenarnya tak sembah kami pun. Hanya simbolik sahaja. Kemudian kata berhala lagi, in kunna, sesungguhnya kunna adalah kami an ibadatikum, dari ibadat kamu, iaitu dari ibadat kamu kepada kami, la ghafilin, pasti kami. Dia terjemah apa tu? Ghafilin, lalai. Lalai ataupun tidak tahu. Apa maksud dia? Yang kamu sembah kami itu sebenarnya kami tak tahu apa-apa pun. Mana kamu syok sendiri. SS. Siapa yang cakap ni? Cuba bayangkan kalau ada yang sembah berhala ataupun selain daripada Allah, dengar ayat ni. Dia akan sembah lagi tak? Tak. Sebab itulah ayat ni sebenarnya hudan linas, wajib kita sampai pada semua orang. Kalau kita mengajar dalam kelas je ataupun masjid je, ayat-ayat macam ni tak sampai daripada orang non-Muslim. Okey. Boleh Lepas ni pergi sampai ke ayat ni kepada non-Muslim. Cuba buka surah Fatir. Ayat berapa? 14. Surah Fatir ayat 14. Okey, cuba terjemah. In tad'uhum, Allah menempelak orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Salah satu cara mereka semua ialah mereka berdoa. Termasuk orang Islam yang pergi berdoa di kubur ni. Ayat ni sesuai untuk mereka. Allah kata apa? In tad'uhum, sekiranya kamu menyeru mereka, la yasma'u, mereka tak akan dengar pun doa kamu. Sebab mereka patung ataupun mereka dah mati. Dan andai kata walau sami'u, jikalau mereka tu katalah mereka dengar juga, apa mereka boleh buat? Mastajabu lakum, mereka tak akan jawab. Katalah dengar. Pergi ke kubur kita berdoa, dia dengar. Dia boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Kalau dengar, tapi dengar ke tak? Tak dengar. Tengok Allah bagi logik kan, supaya jangan buat benda yang sia-sia. Dengar pun tak, buat apa pun tak. Kemudian lagi teruk apa dia? Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat pula, yakfuruna bisyirkikum, mereka kufur dengan kesyirikan kamu. Siapa yang kufur ni? Yang disembah ni, berhala ke, matahari ke, mereka sendiri mengingkari perbuatan syirik kamu. Bukan orang Islam je, berhala tu sendiri pun mengingkari. Kenapa kamu mensyirik, mensekutukan Allah dengan aku? Tapi cerita ni cerita bila ni? Akhirat. Tapi Allah dah rakam, dan siapa tadabbur dia tahu, walaupun benda tu belum berlaku. Kemudian wala yunabbi'uka mislu khabir. Allah kata apa? Tidak ada yang boleh yunabbi'u daripada naba'. Tidak ada yang boleh menceritakan kepada engkau wahai Muhammad mislu khabir, seperti khabir. Khabir ni siapa? Allah. Makna apa tu?
Cerita-cerita alam akhirat, cerita alam ghaib, tak ada siapa yang boleh cerita seperti Allah yang bersifat khabir. Maknanya kalau nak dengar cerita, ceritalah daripada khabir. Jangan cerita dengar cerita daripada apa dia? Wali-wali kutub tu. Wali-wali kutub. Balik pada ayat kita. Okey, ayat terakhir. Hunalika. Di sana tablu. Tablu ni ada dua bacaan. Satu tablu. Satu lagi tatlu. Dua-dua bacaan sahih. Kalau saya baca hunalika tatlu, betul. Okey, kalau tatlu apa makna dia? Tatlu makna dia ialah daripada tilawah. Taqra'u, baca. Satu lagi makna dia tatba'u, ikut. Okey, kita terjemah dulu. Katalah hunalika kita baca tatlu, bukan tablu, tatlu. Kalau kita ambil makna taqra'u, apa makna dia? Di sana kullu nafsin, setiap jiwa akan baca. Baca apa? Ma aslafat, apa yang dia telah lakukan. Aslafat daripada salaf. Pernah dengar salaf? Tak pernah. Salafi? Oh, pernah. Sama lah tu, cuma yang hujung bunyi fi je. Salafi tu makna yang lepas. Jadi ma aslafat mana apa yang telah lepas kamu lakukan masa kat dunia. Okey. Jadi kalau tablu daripada tatlu yang bermakna taqra', pada di sana setiap jiwa akan baca semua apa yang dilakukan. Dia sendiri baca tentang amalannya. Cuma buka surah Al-Isra. Bukan. Yang untuk ayat 30. Ayat 15 ke 14? 13. 13 dan 14. Kan ni? Bukan. Bukan. Nulzimuhu ta'iran. Yang untuk ayat 30. Oh. Bukan. Yang ada ni nulzimuhu. Kami kalungkan di lehernya. Isra' ke? Ni yang bukan Isra' ni. Ni Al-An'am. Al-Zamna. Okey. Nombor ayat dah sama dah. Surah lain. Ini dalil bahawa setiap kita akan baca sendiri rekod amalan kita. Allah kata apa? Wa kullu insan. Cuba terjemah. Setiap manusia alzamnahu. Kami
kami lazimkan, kami kalungkannya ta'irahu. Ta'irahu makna kalungan. Ada ahli tafsir mentafsirkan kalungan itulah rekod amalan kita, tergantung di leher. Dia tak akan berpisah daripada kita. Fi unuqihi, di lehernya. Kemudian wa nukhriju lahu, dan Allah kata kami keluarkan untuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitab. Kitab tu rekod amalan dia. Yalqahu, dia akan jumpa kitab itu dalam keadaan mansyura, terbuka. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Iqra. Ini bukan ayat pertama ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kitab baka. Bacalah rekod amalan engkau sendiri. Kafa, cukuplah binafsika, dengan diri engkau sendiri pada hari ini, alaika hasiba, cukuplah diri engkau sebagai penghitung. Apa makna tu? Kenapa Allah suruh baca sendiri? Kenapa Allah suruh baca dan hisap diri sendiri? Supaya dia adalah hukuman tu betul-betul adil. Tak ada siapa boleh tipu sebab dia sendiri baca. Kalau suruh orang lain baca, mungkin dia kata tipu tu, bukan saya buat tu. Faham tak? Jadi kamu ambil sendiri, amalan kamu tengok sendiri. Itu makna tatlu. Okey, kita balik pada ayat. Kalau tatba'u, cuba terjemah. Di sana, tatba'u, setiap jiwa akan ikut. Ikut apa? Apa yang dia lakukan. Kalau dia lakukan dosa, dosa tu akan heret dia ke neraka. Dia pun ikut. Yang tak dibaca, yang ni ikut. Okey. Kita ambil pula bacaan yang tablu. Apa makna tablu? Tablu makna dia tukhbar. Tukhbaru, iaitu diberitahu. Di sana diberitahu setiap jiwa ma aslafat, apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpadam, walaupun sebesar zarrah. Yang paling menakutkan apa dia? Yang paling menakutkan setiap kita di akhirat besok. Yang Allah nak bongkar ialah yang dalam hati. Kadang-kadang solat, kadang-kadang sedekah, tapi dalam hatinya tak ikhlas. Itu Allah nak bongkarkan. Allah sebut apa? Pada hari itu akan dibongkarkan manusia satu daripada kubur. Mula-mula duduk dalam kubur, dibongkarkan mayat, keluarkan kepada mahsyar. Yang kedua, setelah pergi kepada mahsyar, dibongkar kali kedua, iaitu dibongkar apa yang dalam dada. Wa husilama fis-sudur. Surah apa? Al-Adiyat. Jangan sebut fusilat pula. Sebelum tu apa dia? Afala ya'lamul insan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Manusia tak tahukah apabila dibongkarkan mayat dalam kubur. Lepas tu wahusilama, dibongkar pula yang dalam mayat tu, iaitu dalam dada. Makna niat kita, tujuan kita semua akan dibongkarkan. Okey, tablu. Di sana akan diberitahu. Kullu nafsin, setiap jiwa, ma aslafat, apa yang telah dilakukan. Waruddu, dan akhirnya mereka dikembalikan ilallah, kepada Allah. Maulahum,
Maula apa dia? Pelindung. Dia kalau terjemah pelindung tak berapa tepat. Sebab ni siapa ni? Cerita siapa ni? Orang kafir? Adakah Allah jadi pelindung pada orang kafir? Tak. Sebab tu kalau kita tengok surah Muhammad ayat 11. Saya tak bagi, cuba tengok surah Muhammad ayat 11. Allah kata apa? Wa anna lil kafirina. Wa annal kafirina la maula lahum. Tengok Allah kata dan sesungguhnya orang kafir la maula, tidak ada pelindung bagi mereka. Tapi yang atas tu mereka dikembali kepada Allah dan Allah sebagai bercanggah tak? Yang ni kata tak ada pelindung, yang tu kata pelindung. Sebab itulah dalam tafsir mengatakan yang ni Allah kata kat dunia orang kafir Allah bukan pelindung mereka. Yang tu bukan pelindung tapi pemilik, malik. Maknanya Allah berkuasa penuh untuk buat apa saja pada mereka, bukan pelindung. Allah hanya pelindung kepada orang beriman sahaja. Terjemah apa tu? Quran tepat. Dalam tafsir dia sebut Al-Malik. Kepada Allah pemilik. Malik Yaumiddin. Al-Haq yang sebenar. Jadi pemilik mereka yang sebenar bukan bapa mereka, bukan bos mereka, bukan bosku. Pelindung mereka yang sebenar ialah pemilik mereka yang sebenar ialah Allah. Dan wadalla, dan dhalla apa dia? Dhalla ni ghaba, ghaib ataupun da'a, hilang, sia-sia. Dan sia-sialah anhum, dari mereka, makanu yaftarun, apa yang adalah mereka yaftarun mereka-reka. Mana apa ni? Apa yang mereka reka, apa yang mereka usahakan 50 tahun ke 60 tahun ke habis bilion, umur pun 60 tahun, semuanya dhalla, sia-sia. Tak ada satu pun yang boleh membantu mereka. Jadi apa jadi pula dengan berhala tadi? Kesudahannya apa dia? Apa jadi dengan berhala? Kan bergaduhkan dengan penyembah. Last kali apa dia? Kesudahannya. Yalah, berlepas diri itu. Apa berlaku? Allah kata, wa ma ta'budu, apa yang kamu sembah dan kamu semua adalah hasabu jahannam. Semua jadi bahan bakar neraka. Bergaduh, lepas tu semua kena bakar. Cuba buka surah. Last kali ya. Al-Anbiya. Okey. Tulis semua surah-surah ni. Penat saya cari. Nanti tanya tak tahu. Kalau lepas ni saya tanya tak tahu, saya tak cari dah. Saya kata cari sendiri ya. Okey, innakum. Terjemah, sesungguhnya kamu ni penyembah. Wa ma ta'budun, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Berhala ke, pokok ke, semuanya akan jadi hasabu jahannam. Hasabu ni makna bahan bakar. Allah biarkan mereka bergaduh, last sekali semuanya jadi bahan bakar. Antum laha waridun, kamu
bagi neraka itu waridun akan masuk. Tak ada seorang pun terlepas. Rugi tak? Rugi. Habis umur, habis kau yang besar, tengok-tengok semua terbakar. Soalan dia, kenapa Allah bakar juga berhala? Berhala berdosa ke? Tak bersalah. Kan? Berhala tak ada akal. Tapi kenapa dia bakar juga? Ada faedah ke? Ada faedah tak Allah bakar berhala? Bakar batu? Ha? Adalah apa? Batu tak berakal. Jadi apa faedahnya? Sebenarnya satu penghinaan kepada penyembah. Dulu kat dunia kamu anggap berhala tu boleh bantu kamu. Sekarang jangankan nak bantu kamu, dia pun terbakar sama dengan kamu. Satu penghinaan. Mana apa? Oh, rupa-rupanya yang aku sembah pun terbakar sekali. Bukan tu halah. Satu penghinaan. Yang kedua, Allah bakar batu kan, biasa berhala daripada batu. Itu menunjukkan apa? Api itu terlalu panas. Batu yang keras, yang pejar pun boleh terbakar. Kalau kat dunia kita campak batu, dia tak terbakar. Tapi di akhirat, panasnya api, batu yang pejar pun terbakar. Okey, habis ha? Habis. 3 ayat. Bukan 3 ayat, rasanya rasa lebih pada 10 ayat dah. Okey. Soalan dia, kalau yang disembah orang soleh, ada tak orang Kristian sembah siapa? Nabi Isa AS. Takkanlah Nabi Isa dibakar. Bahkan ada orang musyrikin, bila ayat ni dibaca, mereka bertanya kepada Nabi kita SAW, kalau Tuhan kamu kata yang disembah pun kena bakar, Nabi Isa pun kena bakar lah. Sebab Nabi Isa disembah. Malaikat disembah tak? Malaikat disembah. Orang musyrikin menganggap malaikat adalah anak Tuhan. Mereka sembah. Adakah malaikat dibakar? Kalau mereka sembah matahari, adakah matahari dibakar? Okey, jawapannya cari sendiri ya. Okey, buka surah Al-Anbiya ayat 101. Ini ayat Anbiya kan 98. Sekarang daripada 98 tadi yang kita tadabbur, baca ayat 99, ayat 100 dan 101. Baca terjemah sendiri. Ada tak jawapan dia? Ada jawapan dia? 101. Allah kata apa? Sebab apa mereka dijauhkan? Maknanya seperti Nabi Isa, malaikat. Mereka tak setuju pun orang sembah mereka. Dan mereka suka buat kebaikan. Nabi para malaikat. Maka orang ni, walaupun disembah, mereka mubadun. Dijauhkan daripada menjadi bahan bakar. Itu jawapannya. Okey, kita baca sikit daripada buku 62, Amalan Pembuka Pintu Syurga. Okey. Muka surat 121. Bersifat malu.
Rupa-rupanya malu ni membawa ke surga. Tapi bukan sembarang malu lah. Ada orang malu juga, tapi malu nak buat kebaikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal baza'u minal jafa'i, wal jafa'u fil nar. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Maksudnya, malu adalah sebahagian daripada iman. Malu apa ni? Malu nak buat maksiat. Malu adalah sebahagian daripada iman. Sebab itulah, bila tak malu, makna iman dia tak ada. Nabi kata apa dalam satu hadis? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu tak ada malu, buatlah apa saja. Nak buka aurat setiap hari ke, nak cakap mencarut ke setiap hari ke, nak maki orang, buatlah. Bila tidak ada sifat malu. Jadi malu itu adalah benteng kepada maksiat. Malu adalah sebahagian daripada iman, dan iman itu tempatnya di syurga. Sedangkan perkataan keji adalah sebahagian daripada tabiat yang buruk. Orang suka cakap benda yang keji, mencarut, memaki hamun. Itu adalah tabiat yang buruk, dan tabiat yang buruk itu tempatnya di neraka. Jadi antara sebab masuk syurga, malu. Antara sebab masuk neraka, bercakap benda yang buruk. Imam Al-Munawwi menerangkan bahawa makna al-imanu fil jannah, yakni iman itu akan menghantar ke syurga. Adapun makna al-baza' adalah perkataan yang keji. Sedangkan al-jafa' yakni terusir ataupun berpaling, memutuskan hubungan dan meninggalkan kebaikan. Adapun makna sabda Nabi SAW, al-jafa'u fin nar, dijelaskan oleh hadis yang lain, iaitu wahal yakubbu an-nasa fin nar illa hasaidu alsinatihim. Maksudnya, dan adakah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka selain kerana ucapan lidah-lidah mereka. Maksudnya, Nabi kata yang banyak mencampak manusia ke dalam neraka, puncanya ialah lidah. Tak jaga lidah. Kita dah baca sebelum ni kan. Nabi juga sebut, siapa yang dapat menjamin dua perkara ni, maka aku jamin untuknya syurga, iaitu lidah dan kemaluan. Semoga kita termasuk orang yang menjaga lidah dan kemaluan. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل